tanah yang dijanjikan. Kira ini part yang ketiga. Okey, tanpa buang masa, let's recap cerita sebelum ni. Allah dah ceritakan banyak tentang Bani Israel dan Yahudi dalam Al-Quran. Tetapi persoalan utamanya, adakah Allah menyuruh kita berlaku rasis dengan Yahudi ni? Ini adalah salah satu soalan yang aku tak jawab pada cerita yang lepas. Okey, hopefully terjawab dalam cerita kali ni. Kita dah pun cerita sedikit sebanyak tentang asal-usul Bani Israel, di mana kata nama Israel itu sendiri berasal dari panggilan Nabi Yaqub yang bermaksud hamba yang taat. Dan kita dah pun tahu bagaimana asalnya Nabi Yaqub di Kanaan, which is Palestine sekarang, dan kita pun dah cerita macam mana Bani Israel ni boleh ke Mesir setelah pembuangan Nabi Yusuf ke dalam perigi buta. Dan kita pun dah cerita panjang lebar cerita tentang Nabi Musa dan macam mana Nabi Musa bawa keluar Bani Israel ni daripada Mesir ke tanah yang dijanjikan, which is Palestine. Walaupun Palestine ni adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka, tetapi dengan bersyarat. Syaratnya, mereka harus berperang melawan kaum Kanaan yang ada ketika itu. Tetapi Allah rakamkan dalam Al-Quran yang mereka tak nak berperang, walaupun Allah dah janjikan dah kemenangan. Macam-macam alasan yang mereka bagi bahawa Kanaan ni kononnya adalah bangsa yang jauh lagi hebat lah, dan bertubuh sasa dari mereka, dan macam-macam lagi lah. Hinggalah kita pun lihat betapa kurang ajarnya Bani Israel ni terhadap Nabi mereka. Disuruhnya Nabi Musa tu pergi berperang berdua dengan Allah. Dan kerana itulah mereka dihukum wandering around the desert for 40 years. Okey, sebelum itu aku akan cuba saya upaya agar tak campur adukkan dengan sesuatu yang menyimpang jauh dari pegangan kita. Like I said before, rujukan kita yang pertama adalah Al-Quran. Okey, yang mana apa saja yang Al-Quran kata, itu yang kita pegang dulu. Dan apa yang ada dalam hadis, kita ambil. Selagi mana dalam Alkitab tak menyalahi keduanya, kita ambil. Yang salah tu of course lah kita exclude. Yang tengah-tengah tu, ni yang tricky. Kita tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan hingga ada dalil yang menyalahkan ataupun membenarkan kenyataan itu. Bukan apa, aku terpaksa explain juga. Sebab aku ada baca dekat komen tentang kenapa tak ambil kisah dari hadis, kenapa dari Bible dan Al-Quran saja. Dan sejujurnya aku katakan, ya, aku juga ambil kisah dari hadis. Cuma berhati-hati supaya aku tidak mengatakan sesuatu yang tidak aku katakan dari baginda Rasul. Sebab kita kan orang Islam, kita sayang baginda Nabi. Dan kita akan berhati-hati apabila mengatakan sesuatu yang lain dari baginda Nabi katakan. Okey, tambah pula kalau aku nyatakan semua yang aku tulis, jadi tesis pula nanti. Nanti korang bosan. Okey, Imam Ibn Kathir pun seorang tokoh hadis yang hebat. Bila dia bercakap tentang sejarah, pendekatan dia agak lembut. Maksudnya dia tak terlalu berat. Ada beberapa pandangan juga dimasukkan sebab sejarah ni bukan hadis dengan periwayatan yang ketat. Okey, sambung jauh tu menyimpang ni. So sebenarnya Nabi Musa ni dia tak sempat pun masuk Palestin. Dia wafat tanpa berjaya bawa Bani Israel masuk ke dalam Palestin. Tapi ada anak murid Nabi Musa, which is Nabi Yusha ataupun dalam Bible dikenali sebagai Joshua, yang telah dilantik menjadi Nabi bagi Bani Israel. Dan Nabi Yusha ni adalah keturunan Nabi Yusuf, masih dalam susu galur Bani Israel. Ada beberapa hadis juga yang menyentuh tentang Nabi Yusha. Sahih ya. Yang tu mungkin korang semua boleh buat extra research sendiri. So, ceritanya setelah 40 tahun tanpa arah tujuan, akhirnya Bani Israel menyatakan hasrat ingin berperang. Sebenarnya, dalam tempoh 40 tahun ini, dalam erti kata mudah, Allah flush mereka. Maksud aku, flush ni golongan-golongan yang menyembah patung lembu betina tu, yang lawan Nabi Musa dan Nabi Harun tu, dah tak ada dah semua. Kira macam ini adalah generasi yang barulah. Kira yang ketegak duk pergi follow dari awal sampai tak nak berperang tu. Allah dah flash dah yang tu. Ini adalah generasi anak cucu diorang. Jadi Bani Israel ni menyatakan niat mereka pada Nabi Joshua, keinginan mereka untuk berperang. Itu pun susah tuan-tuan. Macam-macam halangan juga dari pihak Bani Israel sendiri. So nak dipendekkan cerita, mereka berperang melawan kaum Kanaan yang ada pada ketika itu yang tidak beriman. Dekat sini aku nak sentuh sikit tentang kaum Kanaan. Kaum Kanaan ini adalah kaum yang duduk di daerah Palestin dulu. Dan kita kena bayangkan, dulu tak ada sempadan negara yang macam sekarang. Sebab itu, kita lihat geografi negara zaman dulu bercampur. Ada kerajaan dalam kerajaan yang lain. Kaum Kanaan ni digelar Filistin ataupun orang Filistin. Tapi for the sake of the story, kita gelar Kanaan je lah. Dan orang Kanaan ni memang hebat-hebat. Mereka berani dan jiwa kental. Dan over time, orang Kanaan ini berasimilasi dan mengadaptasi Islam, dan orang Kanaan inilah orang Palestin yang sekarang. Sebab itulah kita tengok orang Palestin sekarang, kanak-kanak dia berani, dan orang Israel sekarang pengecut. Sebab dari dulu lagi, Bani Israel ni tak nak berperang walaupun dah dijanjikan kemenangan.
So Bani Israel pun berperanglah dengan orang Kanaan masa tu. Perang tu dah nak hampir menang dah. Tapi yang problemnya masa tu, mereka berperang hari Jumaat. Kira macam dah 2-0 lah. Lepas tu tiba-tiba dah nak habis masa. Jadi diorang pun minta masa tambahan. Ni saja je nak bagi faham cerita. Tapi kenapa nak minta masa tambahan kan? Sebab bila hari gelap ataupun maghrib akan masuk hari Sabtu. Dan hari Sabtu keesokannya diorang tak boleh berperang. Sebab mengikut law orang Israel, Sabtu ini adalah hari yang besar. Macam kita jugalah, bagi orang Islam hari Jumaat hari besar kita, yang barakah. So sama juga macam hari Ahad bagi orang Kristian. Sebab itu Allah ada ceritakan dalam Al-Quran larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi apa yang diorang buat? Orang Yahudi kata mereka akan turut perintah Allah. Tapi sebenarnya mereka pasang perangkap untuk tangkap ikan. Supaya nanti senanglah diorang jawab yang ikan tu sendiri yang masuk, bukan mereka yang tangkap. Inilah perangai Yahudi ya guys. Jadi Nabi Yusha ataupun Joshua ni mintalah pada Allah untuk beri masa tambahan. Walaupun masa tu dah nak maghrib dah. Allah pun kabulkan doa Nabi Yusha. Allah tahan matahari dari terbenam masa itu Dan kemenangan pun menjadi hak milik Bani Israel ketika itu. Tapi bukanlah semua Kanaan, sebahagian je. Part of it only. Macam yang aku cerita tadi, kita kena bayangkan geografi kerajaan zaman dulu dia tak sama macam sekarang. Okay, sebab sekarang pembahagian melalui politik international. Kan kalau cerita lebih nanti pening nanti. Cukuplah korang tahu yang map zaman dulu tak sama dengan map zaman sekarang. Long story short, Nabi Yusha ataupun Joshua ni pun membahagi-bahagikan wilayah taklukan di antara 12 suku kaum Bani Israel. Masa ni perang masih ada lagi. Tapi sebab nak singkatkan cerita lah. So kita ambil yang penting dulu Perang dengan kaum Kanaan ni masih ada tau. Bukan totally annihilated. So long story short lagi, Nabi Yusha wafat. Dan masa ni adalah semasa yang Bani Israel tak ada Nabi. Memang agak lama. Dalam masa ni perang masih berlaku. Ada masa Bani Israel menang, ada yang mereka kalah. Tapi most of the time kalah lah. Sebab masa ni diorang dah lost dah. Kembali buat perangai. Dalam Bible pun kata mereka dah start buat sembahan ataupun idolization. Dan dalam jeda masa inilah jeda masa the judge ataupun Israel champion who rise and guide them. The judge lah senang cerita. Siapa nak tahu lebih boleh baca kitab para hakim dalam Alkitab. Kan aku cakap tadi masa ni perang ada lagi dan Yahudi dari suku kaum Judah yang take the lead. Inilah nanti yang akan rahsianya Judaism yang nanti tak berpegang dah pada Old ataupun New Testament. Diorang berpegang pada Talmud. Tapi tu nanti dulu. Kita akan pergi ke cerita tu nanti. Okay. So, jadi masa diorang keep losing the war ni, muncullah jeda masa para hakim seperti Deborah, Othniel, Ehud, Samson dan lain-lain. Ni korang cek sendiri. Samson ni lah yang diangkat menjadi Nabi nanti. Tapi dia ada mixed version sikit. Cuma kisah Nabi Samson ni memang ada. Mungkin additional research lah korang boleh cari Bukan apa kalau kita nak go through satu-satu para judge ni, nanti jadi panjang. Tak habis pula cerita aku nanti Tapi tak apa, aku petik sikit dari para judge tu, which is Nabi Samson. Nabi Samson ni dikabarkan macam Hercules jugalah. Allah beri kelebihan dengan kekuatan. Dan betul, dalam Al-Quran tak ada mention nama. Tapi kisahnya tu ada dalam hadis. So long story short lagi, dalam jeda masa yang Bani Israel kerap kalah dalam peperangan tu, ada satu figure which is Samuel dalam Alkitab, yang dalam pegangan kita adalah seorang Nabi, Nabi Samuel. Dalam Bible Samuel ni the last judge. Kisah Nabi Samuel ni ada dalam Al-Quran. Allah sebut masa tu setelah asyik kalah dan terusir keluar, Bani Israel ni minta kepada Nabi Samuel ni untuk seorang raja ataupun ketua yang boleh guide mereka semua.